Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Alamak, tiba lagi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang SNR. Ramai yang pandai trade, tapi ramai lagi yang tak tahu apa itu SNR. SNR itu adalah resistance and support. S adalah support, N adalah N, and R adalah resistance. Support and resistance. Itulah disebutkan SNR. Okey. Ramai orang banyak teknik yang digunakan. Ada yang menggunakan indikator, macam-macam lagi lah teknik diorang. Tapi saya nak bagi tahu kat sini, boleh guna indikator, tapi korang nak kena fahami dulu bacaan market menggunakan SNR dan baca market candlestick macam mana. Sebab bila korang fokus dengan indikator 100%, market korang tak baca, korang akan kecundang juga. Okey, video kali ini saya akan terangkan tentang SNR, macam mana baca market dengan betul. Okey, sini saya open AUD USD OTC. Sini saya pakai indikator RSI default 14 punya, tempo 14. Yang ni tak tahulah, sebab yang ni tak tahulah. Yang SMA ni dah lama dah ni, saya setting tak boleh hilang. Ni SMA 5. Tapi yang ni SMA ni saya tak guna sebab saya dah try setting dekat sini tak keluar. Tak tahulah, mungkin nak kena restart balik kot. Nak kena install balik apps ni. Okey, ramai yang orang tanya macam mana terbentuknya resistance dan juga support. Saya nak terangkan secara menaip dekat satu-satu pun susah juga kan. Bagus saya buat video lalang biar semua yang faham terus. Okey. Support and resistance adalah candlestick tutup ataupun buka adalah sama. Jika terjadinya candlestick paras harga tutup dan buka sama, itu dinamakan support ataupun resistance. Jika terbentuknya di bahagian atas, dia dinamakan resistance. Kalau dia terbentuknya di bahagian bawah, dia dinamakan support. Sebab dia terbentuk kat bawah kan, dia tolak menaik ke atas. Sebab kalau terbentuk di bahagian atas, resistance, yang paras harga tutup dengan buka sama, dia akan buat penolakan menurun sebab resistance. Video sebelum ni saya ada terangkan tentang SNR, tapi ramai lagi yang tak faham. Tak apa, saya tetap akan teruskan buat video ni meski ramai yang masih baru dalam dunia trading ni. Okey, macam ni adalah resistance. Sebab apa saya cakap dia resistance? Sebab paras harga tutup, astaga. Sebab paras harga tutup dengan buka sama. So ini dinamakan resistance sebab terbentuknya di bahagian atas. Jika terbentuknya begini resistance di bahagian atas, akan berlakunya penolakan menurun. Sini, dekat sini pun korang boleh nampak. Bila dia dah terbentuknya resistance, market dia pergi arah mana? Menurun kan. Begitu juga dengan indikator. Kalau korang tak baca market, korang tak baca candlestick, korang follow indikator 100%, confirm korang tak tahu yang market nak pergi arah mana. Contoh, katakanlah korang follow RSI 14 ni, korang ikut line biru ni, nampak gaya macam naik, lepas tu korang open buy, dia tak menaik, lepas tu dia menurun. Sebab apa dia menurun? Sebab dia dah terbentuk resistance bahagian atas. Itu resistance. Kita cari support. Ni support. Ini adalah support. Sebab paras harga tutup dengan buka sama. Yang tutup adalah bearish, yang buka adalah bullish. Bullish dia buka dekat bahagian bawah, yang si hijau ni. Situ korang nak kena tahu. Candle hijau, dia buka bahagian bawah, dia close bahagian atas. Ni. Yang hijau open bahagian bawah, close bahagian atas. Kalau yang merah pula, dia open bahagian atas, dia close bahagian bawah. Alhamdulillah kenyang. Itu adalah paras harga sama.
So kalau paras harga sama, dia terbentuk tutup dengan buka dia sama, itu dinamakan support jika terbentuknya di bahagian bawah. Yang video sebelum ni saya ada terangkan tentang candlestick lah pula, tentang candlestick, nama-nama candlestick. Kalau macam ni adalah hammer ataupun the dragonfly doji. Tapi hammer dia besar sikit lah, body dia besar sikit, tak macam ni. Yang ni boleh dinamakan dragonfly doji. Dragonfly doji. Hammer body dia besar sikit, lepas tu dia ada ekor kat bawah. Macam ni yang simbolis ni. Ni macam ni hammer. Kalau ni the gravestone doji, sebab dia dah terbentuk, body dia kecil je, lepas tu ekor dia panjang. Kalau yang ni doji, ni doji, dia macam ni, dia macam tambah, signal tambah. Tu doji. Kita cari lagi. Ni pun doji. Ni yang kena hijau doji. Tu doji. Itulah saya nak cakap kat korang, kalau boleh korang kekalkan teknik korang yang sama. Cuma yang korang nak kena fahami tentang teknik SNR ni, korang nak kena fokus baca market menggunakan SNR. Korang tak boleh 100% bergantung dengan indikator. Sebab indikator ni dia ikut pergerakan market. Kalau market menurun, dia pun menurun. Market menaik, dia pun menaik. Begitulah indikator. Nampak tak? Dekat sini korang boleh nampak. Dia nak menurun. Dia menurun. So RSI pun buat bentuk menurun. Katakanlah saya nak open posisi. Sini saya tak baca market, saya tak ikut indikator, tapi saya ikut indikator sebab saya pakai indikator RSI ni untuk mengenal pasti bahawa trend terlebih jual dan terlebih beli. So kalau macam ni, saya tak ikut, ini dia akan menurun, tak. Saya akan baca dulu market menggunakan teknik SNR. Saya akan cari market yang cantik sikit lah daripada AUD USD ni. Kita cari market USD CSF lah. Kita tengok time frame dia. Okey, ramai yang tanya time frame tu apa? Time frame tu apa? TF tu apa? TF tu time frame. Kalau korang nak setting time frame dekat sini. Ni. Sini tempat setting time frame. Situ ada banyak time frame. Korang nak pilih mana? Dari 15 saat sampai 1 bulan. 7 hari, 1 hari, 4 jam, 1 jam, 30 minit, 15 minit, 10 minit, 5 minit, 1 minit dan lain-lain lah. So biasa yang saya akan guna lilin Jepun lah. Lilin Jepun saya akan guna. Kalau buy Heikenaishi, saya tak guna dengan carta kawasan. Carta kawasan saya guna bila nak tengok support ataupun resistance terbentuk. Tapi kalau korang tengok dekat carta kawasan, sini lagi pening. Nak baca pun kita tak tahu, sebab kita tak tahu signal dia nak pergi arah ke mana. Ni yang susah carta kawasan ni. Better guna lilin Jepun pun dah okey dah. Kalau terjadinya macam ni, korang nak kena hati-hati lah. Sebab ni adalah doji yang tak ada sumbu. Ni seram sikit. Biasa terjadinya macam ni disebabkan trend sideways. Dia lurus, dia sama rata. Disebabkan tekanan buyer ataupun seller tak dapat dikawal. Tak dapat ditentukan sama ada seller yang menguasai ke atau buyer yang dapat menguasai. Dia begitulah. Kalau market macam ni saya akan hindari lah. Sebab kalau korang open posisi pun 15 lah pula, 50-50 sama ada profit ataupun tak. Better korang cari market lain lah. USD CSF ni tak boleh kita bintangkan. Astaga. Okay, kita pergi dekat market gold. Okay, ni market dia cun, mantul. Tapi sini sideways juga, sebab dia main area sini saja. Bila tengok ke RSI pun dia naik turun. Ni boleh dikatakan sideways. Dia kalau nak cari market yang cun, dia macam ni tau. Dia punya drawing, dia naik, dia turun, dia naik. Macam tu market dia okey.
Sini korang boleh nampak lah dia punya bentuk market macam mana. Kalau tengok dekat RSI, korang tengok kat market belakang-belakang punya ni. Kalau macam saya nak open posisi kan, ni teknik saya cara open posisi. Better korang boleh belajar kat demo dulu, belajar pelan-pelan, fahami dulu teknik. Jangan dah cuba satu teknik, oh ni 100% ni terus open account real. Jangan, nak cepat-cepat tak guna. Kita ni nak trade biarlah berilmu, jangan trade tanpa ilmu. Kesian duit. Kalau duit senang dicari tak apa, ni duit susah nak dicari. So macam saya nak baca market, saya tak tengok saya tak tengok indikator 100%. So saya akan cari support ataupun resistance sebelum. Jika berlakunya penembusan, situ ada confirmation bahawa market nak ke mana. Contoh, saya akan marking horizontal line. Katakanlah saya akan marking dekat resistance sebelum. Ni adalah resistance sebelum. So saya akan cari punca dekat sini. Okey, kalau sini saya dah nampak punca dia, saya akan open posisi lah. Yang siapa yang dah faham teknik ni, dia boleh tahu market nak arah ke mana. Sini saya akan open posisi dalam 3 minit. Kita tengok permainan dia macam mana. Sebab nanti saya akan terangkan balik. Sebab yang video sebelum ni saya tunjuk dekat time frame 4 jam. Time frame 4 jam, jika terbentuknya resistance ataupun support, dia akan berlakunya kenaikan ataupun penurunan. Tapi di sini tengok kat time frame 4 jam memang dia kuat menaik lah. Tapi sebab apa saya open 3 minit? Sebab saya tengok dekat time frame 1 minit, tak perlulah korang open posisi sampai 10 jam. Korang ikut time frame lah. Kalau kata time frame tu dalam 5 minit, korang agak-agak je lah dalam 6 minit. Janji bacaan korang tepat. Begitu. Macam saya buka TF 1 minit, saya akan baca dulu market sebelum. Sebab saya takkan bergantung dengan indikator. Indikator ni saya gunakan untuk mengenal pasti sama ada trend terlebih jual ataupun terlebih beli. Begitu. Tengok kat sini saya profit. So kat sini korang boleh training dulu teknik SNR. Sebab ada banyak lagi teknik yang korang kena belajar. First kali korang nak kena belajar SNR. Ni yang penting. Teknik SNR ni yang wajib korang kena belajar. Sebab korang masuk forex pun sama juga. Kalau korang main trade ikut indikator pun korang akan loss sebab korang tak baca market. Sebab market ni dia akan buat bentuk apabila dia dapat news sama ada market itu tidak dapat menaik lagi ataupun menurun. So kalau katakanlah si Euro USD ni market akan menaik selepas keluar je news, Euro USD akan berlakunya penurunan sebanyak 20%. So trend akan berlakunya penurunan selepas ada news. So dia lebih kurang macam forex. Dia ada sokongan resistance ataupun support. Sini korang nak kena belajar banyak lagi. Tapi better korang belajar SNR. Kalau korang dah dapat kuasai teknik SNR ni, InsyaAllah lah korang akan profit konsisten lah. Tapi cuma dekat sini korang nak kena ingat, nafsu tu korang nak kena kawal lah. Tapi jangan risau, saya akan tetapkan terus buat video demi korang yang masih baru dalam dunia trading ni. Tengok, kalau kata saya ikut indikator, ni dia akan naik ni. Padahal kalau saya open buy, belum tentu dia akan naik kalau saya follow indikator. Tapi kalau saya guna teknik yang saya baca, guna SNR, saya akan profit lah. So korang belajar dulu kat demo. Pasal yang PDF tu nanti saya akan update. Saya akan buat juga slow-slow. Sebab buat PDF tu memang makan masa jugalah. Sebab saya tak berapa mahir lagi tentang buat PDF ni. Tapi saya akan usahakan juga demi kawan-kawan yang lain untuk belajar. Kat sini saya profit. So kalau kata korang open account real, korang dah jumpa momen tu cantik, korang boleh open posisi.